Travis Pro. Hai, jumpa saya lagi hari ini dalam kita punya sesi chillax bersama saya Dr. Ahmad Zarif. Okay, so hari ini kita nak bercakap berkenaan steroid. Mungkin ramai yang pernah dengar, ada yang tahu sikit-sikit. So hari ini kita nak cerita lebih sikit berkenaan steroid. Okay, steroid ni dia dihasilkan oleh tubuh badan kita untuk mengawal fungsi badan. Lepas tu steroid ni dikategorikan sebagai racun terkawal oleh KKM dan penggunaannya perlukan preskripsi doktor lah. Lepas tu setiap produk yang mengandungi steroid dalam Malaysia ni dia mesti berdaftar. Okey. Apa kesan penggunaan steroid untuk membesarkan otot? Kita biasa dengar kan, kadang ada orang pergi gym, dia nak naikkan dia punya otot cepat, dia akan ambil steroid. Ya, ada sesetengah, ada sekali tu masa saya zaman universiti, saya ikut kawan saya lah, kita pergi gym. Dia and a few of dia punya kawan memang ada ambil steroid. Dia makan, tapi memang sadar lah. Dia kata kalau steroid ni kita ambil, cepat sikit dia punya naik. Okay, tapi kita kena tahu juga punya kesan sampingan kan. So, adakah steroid ni selamat untuk tubuh badan kita? So, steroid ni sebenarnya dia terbagi kepada dua, steroid anabolik dan steroid kortikosteroid. Steroid anabolik ni dia bertindak seperti hormon lelaki. Kalau kortikosteroid ni contoh macam prednisolon, dexamethasone, betamethasone. Anabolik dia biasanya dalam bentuk cecair untuk diinjek. Kalau kortikosteroid ni dia biasa dalam bentuk pil, kapsul, krim. Kadang kalau kita alahan, ubat tu lah yang kita makan. Kortikosteroid juga dia ada dekat dalam. Kalau orang asma ni dia tahu yang dia pakai pump tu. Pump dalam tu ada steroid. Tu pasal kita tengok kalau orang teruk sangat asma, dia selalu sangat guna steroid, kita akan tengok badan dia naik sikit. So, penggunaan steroid dalam perubatan moden, steroid anabolik ni dia seperti testosteron, berfungsi untuk membantu pembinaan otot badan. Tu yang kadang certain case, contoh macam AIDS, dia punya otot tu dia dah wasting, dah kecil, so doktor akan prescribekan steroid ni untuk naikkan balik dia punya otot badan. Lepas tu kalau steroid kortikosteroid ni pula, dia bertindak untuk mengurangkan bengkak dan dengan kata lain bertindak sebagai anti radang. Ia juga digunakan untuk mengurangkan tindakan imun badan yang terlampau aktif. Contoh dalam keadaan alergik, sama macam orang asma. Asma ni dia keluarga alahan lah sebenarnya kan. So bila dia terkena alahan, dia punya imun sistem aktif, dia pergi serang diri sendiri. Tu yang naik bengkak, merah, gatal-gatal tu. So bila dia makan anti radang, dia akan kurangkan aktif tadi. So dia kurang attack badan. So kesan tu akan nampak berkurangan. Apa kesan sampingan? Pengguna akan merasa pening dan mual selepas mengambil steroid. Dalam jangka masa pendek pula, pengguna steroid akan mengalami pertambahan berat badan. Itu yang saya kata tadi, dia akan naik bulat. Berat badan yang mendadak disebabkan oleh penggunaan steroid tadi. Bahagian muka pula akan jadi sembab bulat, kita panggil moon face. Ini semua kesan steroid lah ni. Bagi pengguna lelaki, mereka akan kehilangan mahkota mereka, iaitu dia punya rambut pada bahagian tertentu dekat kepala. And then keadaan ini hanya sementara. Rambut akan tumbuh semula bila dia dah stop steroid tu. Sebab ada setengah orang dia tak boleh nak elak, dia terpaksa ambil. Ada jenis penyakit yang perlukan steroid tu. Masalah jerawat juga boleh naik bila penggunaan ni, sebab dia kacau fungsi badan kan. Kalau orang tu ada alahan, dia pakai krim, biasanya doktor akan beritahu, jangan pakai terlalu panjang. Pakai, kalau dah nampak stop dulu. Kalau dia jadi balik, dan dia pakai balik. Sebab penggunaan yang terlalu lama menyebabkan kulit tu jadi nipis, so dia lagi senang luka. Tu yang kita tengok, kadang orang yang alahan kulit, jari dia pecah-pecah, lepas tu bila dia pakai tu nampak mula, lepas tu kulit nampak macam nipis, lepas tu lagi senang crack. Kalau untuk penggunaan jangka panjang pula, steroid akan menyebabkan tulang jadi semakin rapuh. So kadang dia terhentak sikit pun patah tulang tu. Ini lagi ekstrim lah, penggunaan yang terlalu lama lah. Kita perlu jaga-jaga sebab dia boleh meningkatkan risiko penyakit kronik juga. Contoh macam kencing manis, darah tinggi, semua tu akan ganggu sebab dia hormon. Hormon ni dia kontrol badan. Jadi bila benda dah haywire, semua benda haywire kan? Apakah arahan khas penggunaan steroid? Penggunaan steroid ni kita tak boleh pakai jangka masa yang terlalu panjang, dos yang terlalu tinggi. So jadi apa biasanya dibuat, kalau diperlukan steroid yang agak panjang, dia akan makan, dos dia akan naik, lepas tu slowly step down sebelum dia boleh betul-betul stop.
sama juga kalau tadilah dia perlu capai katalah target 60mg, dia akan slowly taper up and then taper down. Itu cara penggunaan yang lebih selamat. Ini semua kita perlu dapat nasihat doktor lah. So doktor kena tengok apa jenis penyakit, macam mana penggunaan dia, berapa lama untuk dia gunakan, dan dalam masa yang sama lebih baik kalau dia dapat buat saringan kesihatan dulu. So cek buah pinggang, cek itu, cek ini, okey cantik, okey, dia pun makan. Selepas rawatan dia tu, ubat dia, biasanya lebih baik kalau dia cek balik, tengok ada kesan tak dekat buah pinggang dia. So kalau nampak ada kesan, and then bila dia dah stop, dia akan ulang balik tengok ada perubahan tak, ada perubahan, perkembangan makin baik, then okey. Kalau tak okey, then kena buat pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Doktor atau ahli farmasi yang akan suggestkan kat kita macam mana untuk pengambilan dia. Salah satu lagi kesan sampingan untuk steroid ni, kalau dia ambil, kadang dia boleh menyebabkan gastrik. Lagi-lagi orang yang memang ada gastrik tu, kan. So biasanya steroid ni kita akan sarankan untuk ambil selepas makan. Macam baru-baru ni saya develop alahan, gatal, merah. So saya makan ubat steroid tu untuk 3 hari rasanya, 3 hari ke 4 hari. Lepas tu hari ke 3 ke 4 tu saya start rasa tak sedap perut. Lepas tu dia dah start burp, gassy. Dah kena gastrik. Lupa lah kan, kita dah makan, kita dah lah, saya memang ada gastrik. Lepas tu bila saya makan ubat tu untuk 3-4 hari, saya ambil dos sikit tinggi sebab saya tahu saya punya tu agak teruk, and then lupa nak makan properly. Lepas tu sebabkan ada gastrik, saya lupa nak makan ubat gastrik pula. So kesan dia lebih teruk. So hati-hati bila kita ambil. Penyalahgunaan steroid biasanya kita dengar dekat atlet lah. Sebab kalau orang tu tak atlet, siapa nak check pun kan. So atlet ni kadang kita tengok dia kata gagal ujian doping, sebab dia nak develop dia punya otot badan dia kan, untuk dia bersukan lah. Sebab dia orang ada peer pressure, nak kena competition, nak kena lawan orang tu, lawan orang ni kan. So that's why dia perlukan, kadang dia orang ambil, padahal tak boleh kan. Apa kita punya kesimpulan pada hari ini? Steroid ni bukan kata tak boleh langsung, boleh, tapi mesti atas nasihat doktor atau ahli farmasi, dan penggunaan dia tak boleh terlalu panjang. Dan kalau kita jenis yang kerap ambil, for whatever reason, always check back. Okay, tak nak lah nanti muscle power kan, tapi bawah pinggang hancur, tulang kapur, nak buat apa? Betul lah. Alright, okay, so itu saja bersama saya hari ini. Kita jumpa lagi next time. Alright, take care.